Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil amin, Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa khataman nabiyyin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-mukhtarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita hadirkan Al-Fatihah yang besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita, serta kedua ibu bapa kita. Bikiram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk memberkati majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita berselawat atas baginda Nabi sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Yang dimulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid Kampung Sungai Danga, dihormati serta kasihi para jemaah sekalian, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini Allah Ta'ala menerima taubat kita, mengampunkan dosa-dosa kita, serta mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Jadi Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita akan menyambung kuliah fardu ain kita, iaitu kuliah asas sifat 20. Malam ni kita akan masuk pada pecahan yang terakhir daripada 4 pecahan sifat 20, iaitu sifat maknawiyah. Jadi sifat 20 tuan-puan dipecahkan kepada 4 bahagian. Yang pertama kita sebut sebagai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah di dalamnya ada satu sifat, iaitu sifat wujud Allah Ta'ala. Kemudian pecahan yang kedua adalah sifat salbiyah, yang mana di dalam sifat salbiyah ada 5 sifat, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Kemudian pecahan yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani di dalamnya ada 7 sifat, iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar dan juga kalam. Dan ada pun pecahan yang keempat ini kita sebut sebagai sifat maknawiyah, dan di dalamnya ada 7 pecahan, baki daripada 13, iaitu 7 pecahan itu ialah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan juga kaunuhu mutakalliman. Jadi sempurnalah 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Menerusi akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Cumanya ada pun pendapat daripada Imam Abu Hasan al-Asy'ari ataupun al-Asy'ariyah. Beliau mengatakan ada 13 sifat sahaja bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat nafsiyah 1 sifat, sifat salbiyah 5 sifat, dan sifat ma'ani 7 sifat. Jadi bagi Abu Hasan al-Asy'ari ataupun al-Asy'ariyah, beliau
berpendapat bahawa ada 13 sifat sahaja, tanpa menambah sifat-sifat maknawiyah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Kerana sifat ma'ani sudah cukup untuk menghuraikan dan menjelaskan sifat-sifat maknawiyah. Itu makna kata ada pendapat yang mengatakan 13 dan itu tidak salah. Ada pun pendapat daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi ataupun Al-Maturidiyah, beliau menambahkan 13 sifat itu dengan 7 lagi sifat, menjadilah ia 20 sifat. Beliau yang menambahkan sifat maknawiyah. Apa tujuannya? Untuk memberi lebih kefahaman lagi kepada masyarakat awam. Dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari tidak menyalahkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi di atas pertambahan 7 sifat maknawiyah ini. Maknanya masing-masing menerima. Cumanya dari sudut pengetahuan kita itulah yang berlaku. Makna kata kita kena tahu bahawa ulama Al-Asy'ariyah mengatakan 13 sifat dan ulama Al-Maturidiyah mengatakan 20 sifat, dan kedua-duanya adalah diterima di sisi jumhur ulama. Baik, kita lihat apa itu sifat maknawiyah. Di sini ada beberapa pengertian untuk sifat maknawiyah. Antaranya, sifat maknawiyah adalah sifat-sifat yang wujud disebabkan adanya sifat ma'ani. Jadi ini menjadi poin penting kenapa Imam Abu Hasan Al-Ash'ari tak nak meletakkan sifat maknawiyah. Dia kata 13 cukup. Sebab apa? Sebab sifat maknawiyah ini adalah wujud disebabkan adanya sifat ma'ani. Maknanya sifat ma'ani yang kita belajar sebelum ni dah cukup dah. Dah cukup dah untuk kita mengenali Allah Ta'ala. Baik. Dengan kata lain, sifat maknawiyah ini adalah sifat yang wujud kerana adanya sifat ma'ani. Baik. Jadi sifat maknawiyah ini ada kerana apa? Kerana adanya sifat ma'ani. Maknanya dia menguatkan lagi huraian daripada sifat-sifat ma'ani yang 7 tu. Sifat ma'ani qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar dan juga kalam. Dia menguatkan lagi sifat ma'ani yang 7 tersebut. Juga dikatakan sifat maknawiyah merupakan nazariyah ahwal. Di sisi siapa? Di sisi ulama bernama Abu Hashim Al-Mu'tazili. Contohnya, apabila ada sifat ilmun pada Allah Ta'ala, maka kesannya adalah keadaan Allah yang bersifat dengan sifat berilmu. Kaunuhu tu makna, kalau sifat maknawiyah depan dia semua ada kaunuhu. Belakang dia sama je. Belakang dia sama dengan 7 sifat ma'ani. Sebab tu dikatakan kaunuhu, kalau sifat qudrah tu disebut kaunuhu qadiran. Kalau sifat iradah kaunuhu muridan. Kalau sifat ilmun kaunuhu aliman. Kalau sifat hidup hayyah kaunuhu hayyan. Kalau sifat mendengar sami'an kaunuhu sami'an. Kalau sifat mendengar basar kaunuhu basiran. Dan kalau sifat berkata-kata dia jadi kaunuhu mutakalliman. Jadi sifat maknawiyah depan dia semua ditambah dengan kaunuhu, yang membawa maksud Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berilmu, iaitu dengan sifat ketujuh sifat ma'ani tersebut. Baik. Adapun Al-Imam Al-Baqillani berkata, setiap sifat bagi yang wujud yang tidak bersifat dengan wujud, maka ia adalah hal, yakni keadaan. Sama ada dari segi makna yang wajib itu daripada yang mensyaratkan pada sabitnya hayah, yakni hidup, ataupun yang tidak disyaratkan, seperti contoh keadaan yang hidup itu adalah hidup. Baik, di sini yang mudahnya adalah sifat maknawiyah ini adalah perantara di antara yang maujud dan juga tiada. Baik. Jadi untuk kita memahami lebih mudah tentang sifat ma'ani dan maknawiyah ini, ialah sifat ma'ani itu bukannya zat Allah Ta'ala.
Tu yang pertama yang kita nak kena faham. Sifat ma'ani tu bukannya zat Allah Ta'ala tu sendiri, tetapi yang dikatakan sifat ma'ani yang 7 tu, qudrah sampailah kalam tu, adalah sifat yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Sebab itu sifat ma'ani ini kita kenali sebagai sifat zat. Sebab sifat tu dia berdiri kepada zat Allah Ta'ala, berdiri dengan zat Allah Ta'ala, bukan zat tu sendiri. Jangan salah faham. Sebab zat Allah Ta'ala tu kita mana boleh melihat, kan? Kita tak boleh tahu pun zat, hakikat zat Allah Ta'ala tu. Jadi yang kita bahaskan sifat ma'ani ini adalah sifat tu dia berdiri kepada zatnya Allah Ta'ala. Sebab tu sifat ma'ani dikenali, dipanggil sebagai sifat zat. Manakala sifat maknawiyah pula adalah sifat perbuatan yang bukan daripada zat Allah Ta'ala. Jadi kena bezakan. Sifat ma'ani ni maknanya sifat bagi zat, dan sifat maknawiyah sifat bagi perbuatan. Contohnya apa? Contohnya Allah Ta'ala mempunyai sifat ar-rizki, kan? Maha pemberi rezeki. Jadi maha pemberi rezeki itu adalah sifat ma'ani. Maha pemberi rezeki adalah sifat ma'ani, sebab dia bersandar kepada zat Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki. Baik, kemudian perbuatan Allah Ta'ala memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Perbuatan Allah Ta'ala memberi rezeki itu kita panggil sebagai sifat maknawiyah. Contohnya apa? Contoh yang lain, Allah Ta'ala itu maha melihat, kan? Basar, maha melihat. Basar tu sifat ma'ani. Basar tu Allah maha melihat disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang disandarkan kepada zat, bukan zat yang hakiki itu, bukan, tapi sifat yang disandarkan kepada zat, sifat yang maha melihat. Baik, kemudian perbuatan melihat. Perbuatan melihat ni Allah Ta'ala itu kita panggil sebagai sifat maknawiyah. Tu perbezaan antara ma'ani dan juga maknawiyah. Maknanya lebih mudah, paling mudah sekali kita nak faham, sifat ma'ani itu adalah sifat yang dia bersandar pada zat, dan maknawiyah itu adalah perbuatan kepada sifat-sifat tersebut. Baik. Adapun sifat ma'ani dia adalah usul, dan sifat maknawiyah adalah pecahan-pecahan daripadanya, kan? Contohnya apa? Kalau dikatakan sifat ma'ani ni usul, contohnya Allah maha melihat. Itu usul. Sifat ma'ani Allah maha melihat, usulnya maha melihat. Jadi perbuatan melihat Allah Ta'ala tu, maknanya Allah boleh melihat apa sahaja yang berlaku terhadap makhluk-makhluknya, sama ada yang terang ataupun tersembunyi. Itu dinamakan sifat maknawiyah. Dia adalah pecahan daripada sifat maha melihat Allah Ta'ala. Sama juga dengan sifat maha mendengar, kan? Sifat maha mendengar tu sifat ma'ani, disandarkan kepada zat Allah Ta'ala. Jadi cara bagaimana Allah mendengar, Allah boleh mendengar apa sahaja yang terdengar ataupun yang tak terdengar, itu namanya sifat maknawiyah. Dia pecahan daripada sifat ma'ani itu. Baik, dan sifat ma'ani juga disebut sebagai sebab ataupun illah, dan sebab makna dan sifat maknawiyah adalah kesan, yakni maklul. Sifat ma'ani itu kita panggil sebagai sebab, dan sifat maknawiyah adalah kesan. Maknanya macam ni. Maknanya bila kita mengatakan Allah maha melihat, Allah maha melihat, itu adalah sebab. Maknanya Allah melihat dengan sebab maha melihatnya itu. Dan kesan maha melihat itu, Allah boleh melihat apa sahaja yang nyata maupun tersembunyi. Itu dikatakan sifat maknawiyah. Kesan daripada maha melihat Allah itu adalah maknawiyah. Baik. Dan sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala yang sesuai dengan kesempurnaannya.
Manakala sifat maknawiyah adalah sifat yang sentiasa tetap ada pada zat Allah Ta'ala dan tidak mungkin pada suatu ketika ataupun pada suatu masa Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sedemikian. Baik, jadi yang dikatakan sifat ma'ani itu juga adalah sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan. Sesuai dengan kesempurnaan. Apa maknanya di sini? Apa sahaja perkara-perkara yang sempurna, maka sifat itu ada pada zat Allah Ta'ala. Dan sifat maknawiyah pula menyatakan bahawa segala sifat-sifat sempurna tu tadi akan tetap sentiasa berada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat kesempurnaan tu tadi, yang sifat ma'ani cakap Allah Ta'ala tu dia bersifat dengan semua sifat-sifat yang terpuji mengikut kesesuaian. Jadi sifat maknawiyah ni datang untuk apa? Untuk menyatakan bahawa segala sifat kesempurnaan itu akan sentiasa tetap ada selama-lamanya, tanpa akan ada suatu ketika, sama ada beberapa saat, beberapa masa dan sebagainya, Allah tidak bersifat dengan sifat sedemikian. Maknanya apa? Maknanya kalau Allah tu, jika Allah dikatakan bersifat maha melihat, maka mustahil setengah-setengah masa Allah tak dapat melihat. Mustahil. Sebab tu datang sifat maknawiyah ini, dia nak bagi apa? Nak bagi kesan, nak menyatakan kepada kita bahawa sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu akan sentiasa berlaku dan sentiasa tetap ada. Tak mungkin walaupun satu detik sekalipun Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat yang sempurna tersebut. Jadi itu yang kita nak kena yakin bahawa Allah Ta'ala itu tidak akan mengalami kekurangan dari sudut kesempurnaan sifat-sifatnya. Baik, sifat ma'ani juga adalah sifat wujudiyah yang diterima pada akal dan di luar akal. Sedangkan sifat maknawiyah merupakan sifat yang sabit, maknanya yang tetap, takkan berubah, diterima pada akal. Maknanya bila kita mengatakan Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mendengar, maka sifat itu sabit, diterima oleh akal, tetap. Dia tak akan berubah-ubah. Bila kata Allah maha melihat, dia tak akan berubah. Akal kita ni tak akan berubah mengatakan Allah ni kadang-kadang tak boleh melihat, contohnya macam tu. Dia tak akan berlaku macam tu. Sebab tu ulama sebut di sini sabit. Sabit ni tetap dan tak akan berubah. Segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu pada akal manusia. Baik. Jadi yang dikatakan sifat maknawiyah itu, bagaimana cara kita nak beriman dengannya? Jadi bagaimana cara kita nak memahami, nak mengetahui dan beriman dengan ketujuh sifat maknawiyah tersebut? Maka ulama menyatakan di sini wajib kita beriktikad, wajib kita tanamkan dalam hati kita bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sifat kaunuhu qadiran. Kalau sifat ma'ani, sifat kudrah. Kalau maknawiyah, dia jadi kaunuhu qadiran. Jadi bagaimana kita nak beriman dengan sifat kaunuhu qadiran ini? Maka kata ulama, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang kaunuhu qadiran, iaitu berpekuasa dan mempunyai sifat pekuasa. Maknanya kita wajib iktikad dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pekuasa dan mempunyai sifat-sifat pekuasa. Tak boleh kalau kita iktikad bahawa Allah itu mempunyai sifat berkuasa, kan, maha kuasa, tapi tak mempunyai sifat-sifat selain daripada menguasai itu tadi. Tak boleh lah. Jadi datangnya sifat maknawiyah ni nak melengkapkan lagi sifat ma'ani, nak menguatkan lagi keyakinan kita kepada sifat ma'ani Allah Ta'ala. Jadi pada kudrah Allah Ta'ala maha berkuasa itu, sifat maknawiyahnya kaunuhu qadiran, wajib kita
beriktikad bahawa Allah itu wajib bersifat dengan berkuasa dan mempunyai sifat-sifat berkuasa, serta mustahil Allah bersifat lemah. Mustahil Allah bersifat lemah walau sedetik sekalipun, mustahil. Sebab tu sifat maknawiyah ni dia kata apa kat kita? Allah tu sabit, sentiasa bersifat dengan sifat qudrah, kaunuhu qadiran, menguasai, berkuasa, dan kekuasaan Allah Ta'ala tidak akan berkurang walaupun sedetik. Sebab tu dikatakan kat sini kita kena iktikad bahawa mustahil Allah bersifat lemah. Baik. Kemudian yang kedua adalah sifat ma'aninya iradah, maka sifat maknawiyahnya kaunuhu muridan. Baik, jadi wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang kaunuhu muridan, yang bermaksud Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak dan mempunyai berkehendak, serta mustahil bagi Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat berkehendak walaupun sedetik. Jadi setiap masa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak dan mempunyai berkehendak. Tu maknanya bersifat dengan berkehendak tu sifat ma'ani, dan sifat maknawiyahnya mempunyai berkehendak, kehendak-kehendak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kita kena i'tiqad juga mustahil Allah Ta'ala ni tak ada mempunyai kehendak walaupun sebeberapa masa. Baik, yang ketiga adalah sifat ilmun. Sifat ma'aninya ilmun, maha mengetahui, maka sifat maknawiyahnya adalah kaunuhu aliman. Baik, maka wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan keadaannya yang kaunuhu aliman, sifatnya yang maha mengetahui ataupun berpengetahuan, dan sifat maknawiyahnya mempunyai sifat-sifat berpengetahuan. Jadi kita kena iktikad dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala tu kaunuhu aliman, maha mengetahui, dan juga mempunyai sifat-sifat pengetahuan, serta mustahil Allah bersifat jahil dan mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat kejahilan. Tu i'tiqad kita kepada sifat yang ketiga, sifat kaunuhu aliman, sifat maknawiyah yang ketiga Allah Ta'ala. Baik, sifat yang keempat daripada sifat maknawiyah, kalau sifat ma'aninya adalah hayah, iaitu hidup, maha hidup ataupun pehidup, maka cara kita beriman wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang kaunuhu hayyan. Kalau hayah sifat ma'ani, sifat maknawiyah dia kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan ni maknanya apa? Maknanya Allah itu berperhidup dan mempunyai sifat-sifat yang hidup. Allah berhidup dan mempunyai sifat-sifat yang hidup. Serta mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mati. Jadi mustahil ke atas Allah Ta'ala itu mati dan bersifat dengan sifat-sifat mati. Baik, seterusnya yang kelima adalah sifatnya sami'an. Sifat ma'ani dia sama', sifat maknawiyah dia kaunuhu sami'an. Maka bagaimana cara kita beriman? Kita hendaklah i'tiqad dalam hati bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang kaunuhu sami'an, iaitu maha mendengar, pendengar, dan mempunyai sifat-sifat pendengar. Wajib kita meyakini bahawa Allah tu bersifat dengan kaunuhu sami'an, yakni pendengar, mempunyai sifat-sifat pendengar, serta mustahil Allah itu peka dan mempunyai sifat-sifat peka. Maknanya Allah Ta'ala ni mustahil, bukan mustahil dari sudut pekaknya saja, mustahil juga mempunyai sifat-sifat peka.
kan. Contoh sifat pekak ni apa? Kadang-kadang orang tu tak pekak tapi dia ada sifat pekak, kan. Apa dia? Contohnya telinga dia kurang mendengar, kan. Kurang mendengar tu dia tak dikira sebagai pekak, tapi dia dipanggil sebagai ada tanda-tanda ataupun sifat-sifat pekak, sebab pendengaran dia dah berkurang daripada 100% jadi 80%. Itu maknanya ada sifat-sifat pekak. Jadi bagi Allah Ta'ala itu tidak pekak, dan sifat-sifat yang menunjukkan kepada pekak juga adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Baik, seterusnya yang keenam adalah sifat kaunuhu basiran. Sifat ma'aninya basar, sifat maknawiyahnya adalah kaunuhu basiran, iaitu wajib kita beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang kaunuhu basiran, maha melihat, berpelihat, dan mempunyai sifat-sifat pelihat. Kaunuhu basiran ni maknanya wajib kita beriman Allah tu maha melihat dan mempunyai sifat-sifat pelihat, serta mustahil Allah bersifat buta, dan mustahil juga Allah mempunyai sifat-sifat buta. Mustahil Allah tu bersifat buta, dan mustahil juga Allah bersifat dengan sifat-sifat kebutaan. Baik, yang terakhir, sifat yang ketujuh daripada sifat maknawiyah adalah sifat kaunuhu mutakalliman. Baik, sifat ma'aninya adalah kalam. Kalam Allah Ta'ala maha berkata-kata, dan sifat maknawiyahnya adalah kaunuhu mutakalliman. Maka cara kita beriktikad adalah wajib kita mengiktikadkan dalam hati kita bahawa wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan keadaannya yang kaunuhu mutakalliman, maha berkata-kata ataupun berperkata, dan mempunyai segala sifat-sifat perkata yang sempurna, serta mustahil Allah itu bersifat bisu dan mempunyai sifat-sifat yang bisu. Mustahil Allah bersifat bisu, dan mustahil juga Allah bersifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan kepada bisu. Baik, itu adalah 7 sifat maknawiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita imani. Maka tamatlah 20 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada sifat wujud sampailah yang terakhir ini adalah kaunuhu mutakalliman. Jadi alhamdulillah kita sudah pun menghabiskan secara teorinya tentang 20 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-puan, yang paling penting bukan untuk kita menghabiskan dari sudut teori saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita nak mengisi apa? Nak mengisi iktikad kita terhadap 20 sifat Allah Ta'ala dalam hati kita. Kan, apa makna iktikad dalam hati ni? Maknanya kita ni merasakan dengan sebenar-benar rasa bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan tu tadi. Jadi kita ambil lah 7 sifat tersebut, 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawiyah. Makna kata bila kita tahu Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maka iktikadkan dalam hati kita bahawa segala yang terjadi di dunia ini, segala apa yang terjadi di dunia ini, manusia tak ada kuasa, makhluk tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya Allah Ta'ala. Jadi jangan takut dengan makhluk, jangan risau dengan makhluk, kerana makhluk tidak boleh mendatangkan sebarang kemudaratan kepada kita, bahkan tak dapat mendatangkan sebarang manfaat kepada kita. Yang boleh mendatangkan manfaat, yang boleh mendatangkan mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dunia ini dikuasai oleh Allah Ta'ala, bukan dikuasai oleh manusia. Bila orang ni dia tak bertauhid dengan tauhid yang betul, tu yang dia takut dengan manusia. Kan, kena gegar sikit, kena uji sikit, kena ugut sikit, jangan cakap lebih-lebih. Kan, kamu cakap lebih-lebih, aku lucut jawatan kamu. Jangan cakap lebih-lebih, cakap lebih-lebih, aku pecat kamu. Kita pun takut.
Orang macam ni maknanya akidah dia belum benar-benar beriktikad. Dia takut lagi kepada makhluk, hatinya masih terkesan lagi kepada makhluk. Sebab tu ulama-ulama kita dulu kan kena sebat, masuk penjara, dipenjarakan, bukan buat jahat, orang alim. Imam Ahmad bin Hanbal nak mempertahankan akidah umat kan, sanggup dipenjara daripada mengikut telunjuk khalifah ketika itu yang berfahaman Mu'tazilah kan. Dipaksanya Imam Ahmad bin Hanbal supaya apa? Supaya mengatakan bahawa ataupun keluarkan fatwa bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Biarlah aku diseksa sekalipun, dipenjarakan sekalipun, aku tak sanggup nak menjual agama aku demi keselesaan dunia. Nampak? Berani tuan-tuan. Zaman kita tak ramai macam ni. Sebab apa? Akidah dia masih lagi terpaut kepada makhluk, terpalit lagi kepada takut kepada makhluk. Kadang-kadang tak berani nak cakap benda benar. Sebab apa? Takut kena marah. Takut kena caci maki. Sedangkan siapa yang kena banyak caci maki ni? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi takut ke nak menyampaikan kebenaran? Tak tuan-tuan, Nabi berani. Sebab tu Nabi kena baling batu sampai berdarah kaki Nabi. Kan, tubuh badan Nabi berdarah, bertakung darah. Sebab apa? Tauhid. Keberanian datang daripada tauhid tuan-tuan. Keberanian bukan datang daripada kita tengok filem. Kan? Ini tengok filem lepas tu rasa berani. Rasa saja tapi belum berani lagi. Yang menjadikan kita berani adalah akidah yang betul. Tu dari sudut bagaimana kita mengimani sifat berkuasanya Allah Ta'ala tu. Jadi tunduk kepada kekuasaan Allah, jangan tunduk pada kekuasaan makhluk. Kekuasaan makhluk takkan kekal tuan-tuan. Sama ada mereka mati dulu ataupun kita mati dulu. Kan? Tengok Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa takut ke dengan Fir'aun? Tak takut. Allah nak hinakan Fir'aun, Nabi Musa punya senjata hanya sebatang tongkat sahaja. Sebatang tongkat je. Kalah bala tentera Fir'aun yang dikatakan hebat tu, kalah dengan sebatang tongkat. Betapa hinanya kuasa manusia. Itu pun kita nak jilat lagi ke manusia ni? Kuasa manusia tu pun kita nak tunduk lagi. Amat pelik dan amat malang orang yang tunduk kepada kuasa makhluk. Dia tak tahu bahawa makhluk tu tetap berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan bagaimana kita nak mengimani, nak beriktikad dengan sifat Allah Ta'ala yang bersifat berkehendak. Maknanya apa? Maknanya jangan kita lari daripada takdir Allah Ta'ala. Kan? Jangan kita lari daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa? Kalau Allah berkehendakkan kita berjaya, maka kita syukur. Allah berkehendakkan kita gagal, kita bersyukur. Yang penting apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan mengikut syariatnya agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkadang ada orang dapat apa yang dia nak, dia suka. Tapi bila dia tak dapat apa yang dia nak, maka dia pun melakukan perkara-perkara yang melanggar kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, sifat aliman. Kan, sifat kaunuhu aliman. Sifat-sifat maha mengetahui Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak mengimaninya? Kita jangan jadikan Allah Ta'ala tu seolah-olah jahil. Apa makna kita jadikan Allah Ta'ala tu seolah-olah jahil? Memang kita tak cakap Allah jahil, tapi perbuatan kita tu seolah-olah Allah tu jahil. Contohnya apa? Contohnya di hadapan manusia kita kemain baik lagi. Kan? Di belakang manusia kita lah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Ta'ala. Ini golongan yang jadikan Allah tu seolah-olah jahil, seolah-olah Allah tak tahu apa yang dia buat. Depan orang kemain lagi jagakan, tapi belakang orang wa'iyadzubillahi min dzalik. Jangan tentu tuan-tuan. Sebab tu kita dilarang mempunyai sifat munafik, sifat kepura-puraan. Bahkan kata baginda Nabi dalam satu hadis, seburuk-buruk manusia adalah yang bermuka dua. Kan, dia pergi ke satu kaum, dia cakap benda lain. Dia pergi ke satu kaum lagi, dia cakap benda lain. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya pergaduhan, terjadinya salah faham. Kan kadang-kadang ada orang datang kat kita, fitnah seseorang.
Jadi sikap kita apa tuan-puan? Sikap kita bila kita menerima sesuatu perkhabaran buruk tentang saudara Islam kita, Allah dah ajar dalam Quran. Apa Allah ajar? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Dalam ayat ni Allah sebut apa? Ja'akum fasikun, datang kepada kamu orang fasik bawa satu berita. Kenapa disebut fasik? Sebab orang yang bawa berita jahat, berita buruk tentang orang lain ni tak ada orang lain melainkan dia ni orang fasik. Orang beriman dia takkan cerita tentang keburukan orang, kan? Padahal benda tu tak betul. Tapi itu yang berlaku di zaman kita. Benda tak betul tu dicanang kat orang, kan? Jadi orang yang mencanangkan benda tak betul terhadap orang lain, dia cerita pasal orang lain tak betul kepada orang yang lain, itu namanya fasikun. Sebab tu Allah sebut apa? Fatabayyanu, maka hendaklah kamu siasat, kan? Kamu periksa betul ke berita ni datang kepada kita, kan? Kadang-kadang macam-macam lah, dalam media sosial pun ada, kan? Datang kepada kita. Kau nak tahu tak, si fulan bin si fulan ni dia buat ... dia buat sesuatu yang kita pun oh ya ke, kita pun percaya. Habis tuan-puan, dengan kita sekali berdosa. Sebab apa? Kita tak tabayyun, kita tak cek kesahihan berita tersebut betul ke tak ni. Kita pun main terima, dengan kita berdosa sekali tuan-puan. Bacalah surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi siapa? Orang yang humazah dan juga lumazah, kan? Orang-orang yang suka mencaci maki, mengumpat, memfitnah berdepan-depan dan juga dalam keadaan belakang. Dan sebagian ulama mentafsirkan humazah tu menggunakan lisan, lumazah menggunakan anggota badan. Contohnya menggunakan jari untuk menaik perkara-perkara fitnah. Baik. Jadi jangan kita jadikan Allah tu seperti sesuatu yang jahil, seolah-olah tak tahu apa yang kita buat. Jadi orang yang benar-benar beriman dengan sifat Allah tu Maha mengetahui, dia tak akan buat benda-benda macam ni, kan? Dia akan jaga segala perkara-perkara yang dia tahu Allah Maha mengetahui. Baik, begitu juga dengan sifat Allah Ta'ala hayah, kan? Maha hidup. Jadi jangan kita jadikan Allah tu seperti orang yang mempunyai sifat-sifat yang mati. Apa maknanya? Maknanya kita melakukan perkara-perkara yang Allah larang, seolah-olah hidup kita ni tak bertuhan, kan? Bila manusia tu hidup dia seolah-olah tak bertuhan, maknanya mana iman dia terhadap sifat Allah yang Maha hidup, kan? Seolah-olah dijadikan Allah tu adalah sesuatu yang mati, yang tak boleh bertindak ke atas dia. Baik, begitu juga dengan tiga sifat yang lain, sami'an, basiran, mutakalliman. Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha berkata-kata. Maknanya Allah tu tak pekak, tak buta, tak bisu tuan-puan. Yang pekak, yang buta, yang bisu adalah manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni orang Islam dah, kan? Islam dah. Jadi yang tinggal kepada kita ni adalah untuk kita menjaga iman kita. Jangan sampai kita orang Islam yang tak ada iman, kan? Orang Islam, Muslim, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia jadi Islam. Tapi iman dia, kalau dia tak beriman dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, tak beriman dengan 20 sifat Allah Ta'ala ini, maka dia tidak dikira sebagai beriman. Dia dikira sebagai Islam tapi tak dikira sebagai beriman. Jadi kena beza tu antara Muslim dan juga mukmin, kan? Kena beza antara Islam dan juga iman. Sebab tu jangan kita jadi orang yang tak beriman. Berat, orang tak beriman ni berat. Apa dia berat dia? Kekal selama-lamanya dalam neraka. Kekal selama-lamanya dalam neraka kalau tak beriman. Sama juga termasuk dalam bab tersebut, orang yang imannya rosak, imannya salah, cara berimannya tak betul. Sebab tu kita ada panduan, kita ada ulama,
Kita ada imam dalam bab akidah, Imam Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang kita kena ikut cara-cara dan jalan mereka untuk mengenali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dipanggil sebagai makrifat, mengenali kepada Allah. Jadi tuan-puan, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana bila Allah Ta'ala nak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kita ini mudah untuk menuntut ilmu akidah. Tapi bila Allah Ta'ala tak ingin pun nak kenalkan diri dia kepada kita, maka dia akan menghalang kita daripada mempelajari ilmu akidah. Kan? Jadi kena hati-hati tuan-puan. Kalau kita mudah nak belajar akidah, mudah faham, kita mudah istiqamah, itu tandanya apa? Allah nak kenalkan dirinya kepada kita. Syukur banyak-banyak. Kan? Maknanya soalan pertama di alam barzah nanti kita dah boleh sedia dah. Man rabbuka? InsyaAllah boleh jawab dengan keimanan kita tu tadi. Tapi bila dekat dunia ni lagi kita susah, kan? Susah nak apa? Susah nak belajar, susah nak istiqamah, kan? Daripada sifat wujud, sifat nafsiyah sampai sifat yang terakhir ni, kan? Kaunuhu mutakalliman. Berapa ramai orang yang dapat satu persatu sifat tersebut, dia dengar dengan baik dan dia istiqamah daripada sifat pertama sampai sifat 20. Berapa ramai yang istiqamah tuan-puan, dan berapa ramai yang tak istiqamah. Esok kita nak salahkan siapa? Nak salahkan Allah Ta'ala? Mana boleh. 24 jam orang masa yang sama. Kenapa ada orang boleh, kamu tak boleh? Esok kita akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita tak gunakan kesempatan hidup di dunia ni untuk mengenali Allah Ta'ala? Jangan kita ingat dengan ibadah kita boleh masuk syurga. Tak. Kan? Memang ibadah ni kita tak boleh tinggal. Itu kewajipan. Kan? Tapi jangan dengan ibadah tu merasa kita ahli syurga. Siapa cakap? Kan? Nabi yang ibadah tu hebat pun, Nabi kata apa? Aku masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Nabi tak cakap dia masuk syurga dengan ibadah dia. Tiba-tiba kita pula yang memandai-mandai, kita merasakan kita ni ahli syurga dengan sebab ibadah yang kita buat. No. Kan? Ibadah ni wajib. Bila kata wajib, maka wajiblah kita buat. Nak tak nak kena buat. Malas ke, rajin ke, dalam keadaan terpaksa ke, dalam keadaan memang nak buat ke, memang kena buat. Kan? Itu tanggungjawab. Kan? Tapi dalam bab mengenali Allah ni pun dia wajib juga. Macam mana kita jaga solat wajib kita, macam tu juga kita kena jaga ilmu-ilmu fardu ain. Belajar ilmu fardu ain pun wajib. Kan? Solat tu apa hukum dia apa? Wajib fardu ain, solat wajib. Ya, solat yang 5 waktu tu wajib fardu ain. Belajar ilmu fardu ain wajib juga. Tapi kenapa bila belajar ilmu fardu ain kita tak belajar? Kenapa kita membeza-bezakan hukum tersebut? Kenapa kita membezakan hukum? Sedangkan yang wajib tu wajib. Kan? Contoh macam puasa bulan Ramadan, wajib tak? Wajib. Kita puasa. Kan? Zakat bila dah sampai cukup masa, kita pun bayar sebab kita tahu wajib. Tapi bab ilmu fardu ain dah sampai masa, dah sempurna sifat-sifat mukallaf, tiba-tiba kita tak nak belajar. Kan? Maknanya apa? Kita telah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu hukumnya apa? Berdosa besar. Contoh orang solat tapi tak puasa bulan Ramadan. Apa hukum dia? Dosa besar ustaz. Oh, pandai, bagus. Memang dosa besar. Jadi kalau dia solat dalam bulan Ramadan tu dalam keadaan dia tak puasa, dia solat dalam keadaan berdosa besar sebab tak puasa. Ataupun dia puasa bulan Ramadan, dia tak solat, maknanya dia berpuasa dalam keadaan berdosa besar sebab tak solat. Habis kalau kamu solat tapi fardu ain kamu tak belajar, apa hukum dia? Solat dalam keadaan berdosa besar juga. Sama. Kan? Apa beza? Tak ada beza. Puasa, tak solat, tak belajar fardu ain, dua dosa besar. Tu dikatakan ibadah yang ditipu oleh iblis. Jadi kena lawan tu tuan-puan. Sebab tu wajib kita belajar supaya kita ni tidak dimanipulasi oleh iblis. Kena ingat dalam suratul A'raf, iblis
berjanji kepada Allah Ta'ala, aku akan datang ya Allah kepada anak Adam dalam keadaan kanan, kiri, depan dan belakang. Ingat, kanan tu apa? Iblis datang kepada kita membawa perkara-perkara agama. Dia akan hiaskan kepada kita bahawa kamu ibadah dah cukup dah, tak payah kamu nak belajar secara mendalam, tak payah kamu belajar kena Allah, tak payah. Ibadah kamu solat dah cukup dah. Dah cukup untuk kamu masuk syurga. Siapa ada i'tiqad macam tu, dia dah ditipu oleh iblis. Sedangkan Nabi SAW pun tak cakap Nabi akan masuk syurga dengan ibadah dia, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala. Nak dapat rahmat, kena kenal Allah Ta'ala. Sama juga kadang-kadang kita i'tiqad apa? Kita baca surah Al-Mulk kan setiap malam, dengan harapan apa? Nak selamat siksa kubur. Tapi pernah tak kita tanya, selama kita baca surah Al-Mulk tu, kita kenal tak pemilik kepada surah tu? Kita kenal tak? Kan? Yang bagi kita selamat ke alam barzah tu surah tu ke pemilik kepada surah tu? Pemilik kepada surah Al-Mulk tu yang akan bagi kita selamat. Kan? Berbalik kepada sifat kudrah, sifat Allah Maha berkuasa ni tadi. Bukan surah tu bagi syafaat, tapi dengan izin Allah Ta'ala dia boleh bagi syafaat kepada kita. Tapi kalau Tuhan tak kenal, macam mana surah tu nak bagi syafaat pada kita? Tak dapat permission daripada big boss tu tadi. Kan? Surah tu nak bagi syafaat, tapi big boss tak kata jangan. Dia ni tak kenal aku, macam mana bagi syafaat? Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu baca surah Al-Mulk tu sunnah. Mengenal kepada pemilik surah Al-Mulk wajib. Samalah kan kita baca Quran. Baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Mengenal kepada pemilik Al-Quran wajib. Jadi jangan kita tersilap, jangan kita utamakan yang sunnah, kita tinggalkan yang wajib. Nanti kita akan keliru, kita akan ditipu oleh permainan iblis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya, mohon maaf, terkasar bahasa, tersilap bicara. Kita tutup kuliah kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.